Tanpa bertangguh-tangguh lagi, Datuk pun menceritakan apa yang kami alami dalam hutan Ulu Kinta pada orang-orang kampung Ulu Kinta yang menanti kami di depan Balai Polis Tanjung Rambutan. Saya tidak melibatkan diri ketika Datuk bercerita. Saya lebih senang duduk di pangkal pokok kelapa di rusuk kanan balai tersebut. Balai itu kini sudah dirobohkan, digantikan dengan bangunan yang baru. Pelik juga ceritanya, betul ke ni? Saya terdengar salah seorang daripada orang kampung itu bersuara. Sepasang mata Datuk merenung tepat ke arah batang hidung orang itu. Terpulanglah pada awak, sama ada awak mahu percaya atau tidak, saya dan cucu sudah merasa dan mengalaminya. Apa yang orang tu berikan pada awak? Beri apa? Awak gila? Suara Datuk mula meninggi dan orang itu terus diam. Seorang anggota polis menghampiri kumpulan orang yang mengerumuni Datuk lalu bertanyakannya, apa halnya ni? Orang hilang ni dah jumpa di sini. Seorang lelaki berbadan tegap memberitahu anggota polis yang sudah berusia hampir 50 tahun itu. Tanpa diminta, Datuk pun menceritakan apa yang dialaminya pada anggota polis itu. Kemudian anggota polis itu mengakui apa yang dialami oleh Datuk itu pernah dialami oleh beberapa orang penduduk di sekitar Tanjung Rambutan yang pergi memburu ke kawasan itu. Tapi, saya belum pernah bertemu dengannya. Suara anggota polis itu merendah. Menurutnya, dalam waktu-waktu tertentu lelaki berserban hijau itu pernah muncul di market Tanjung Rambutan. Anehnya, dia hanya bersalam saja dengan siapa yang disukainya. Bila orang yang disalami mahu bertanya sesuatu padanya, dia akan hilang dengan sekelip mata sahaja. Bagi saya perkara ni sudah jadi perkara biasa. Anggota polis itu menamatkan ceritanya dengan Datuk. Datuk tidak puas hati dengan apa yang dicakapkan oleh anggota polis itu. Biasa macam mana? Datuk mendesak anggota polis yang mahu melangkah masuk ke dalam balai berpatah balik. Dia berdiri betul-betul di depan Datuk. Matanya cukup tajam menyorot wajah Datuk, kemudian dia senyum sinis. Awak orang luar, mana awak tahu? Termenung sejenak Datuk mendengar cakap anggota polis itu. Memang, saya bukan orang di sini. Tentulah banyak perkara yang tidak saya tahu. Datuk merendah diri. Saya orang Tambun, saya tahu serba sedikit tentang orang yang awak kata itu. Itulah yang mahu saya dengar. Begini, orang itu namanya Haji Lokman. Masa zaman Jepun dulu, dia membunuh 3 orang askar Jepun di Pekan Tambun. Apa sebabnya? Dia tak tahan melihat penyiksaan yang dilakukan oleh askar Jepun pada orang kampung. Jepun tak tangkap dia. Soal Datuk lagi. Anggota polis yang berbadan tegap itu memicit pangkal dagunya sambil mengkerutkan kening lebatnya. Jepun cuba menangkapnya tapi tidak berjaya. Akhirnya dia ditangkap ketika menunaikan sembahyang Zuhur. Dia dikurung. Pada sebelum malamnya dia berjaya melepaskan diri. Sejak itu dia tidak pulang ke rumahnya. Agaknya dia dibunuh Jepun. Cerita dia melepaskan diri waktu malam tu sengaja diada-adakan, celah Datuk. Itulah yang anehnya. Nak dikatakan mati, orang selalu berjumpa dengannya. Kalau dia hidup, apa faedahnya menyiksa diri dalam hutan meninggalkan anak bini? Betul juga cakap awak tu, tapi awak jumpa dia bukan? Soal anggota polis itu. Datuk angguk kepala. Lupakan saja perkara itu, tambah anggota polis itu sambil meninggalkan Datuk. Orang-orang dari Ulu Kuang yang berhimpun di situ berpandangan sama sendiri. Sudah, anggaplah ini pengalaman yang berharga untuk awak. Sama ada orang mahu percaya atau tidak itu bukan soalnya, tapi awak sudah melihat dan bercakap dengannya. Salah seorang penduduk kampung Ulu Kuang membisikkan ke telinga Datuk. Betul cakap awak tu, balas Datuk. Datuk dan orang-orang dari kampung Ulu Kuang meninggalkan Balai Polis Tanjung Rambutan menaiki bas menuju ke Cemor. Dari Cemor naik basikal menuju ke kampung Ulu Kuang. 2 hari kemudian, saya dan Datuk pun meninggalkan kampung Ulu Kuang. Pengalaman-pengalaman aneh yang saya alami itu merupakan khazanah pengalaman yang tinggi nilainya. Saya kira boleh dijadikan panduan untuk hidup. Sekaligus mengajar saya erti kebesaran serta kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Maha Berkuasa, boleh melakukan apa saja yang diinginnya dan tidak terjangkau oleh akal fikiran manusia yang selalu mendakwa sudah cukup maju dengan ilmu pengetahuan. Tahukah kau, di dunia ini, tidak saja dipenuhi dengan manusia, tetapi dipenuhi juga dengan jin yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Di sinilah pentingnya agama untuk manusia, kata Datuk pada saya ketika bas yang kami naiki melintasi Pekan Menglembu. Aku harap
Tambah Datuk lagi, kau akan jadi orang Islam yang baik. Manusia yang tidak beragama selalu sesat. Saya pun berharap hidup saya akan menjadi manusia yang dikasihi oleh Allah. Bagus tu, kau mesti patuh apa yang diperintahnya. Jauhi dari perkara yang ditegahnya. Tunaikan apa yang ditetapkan oleh rukun kerana Islam itu tiang agama. Saya faham, Tok. Jika tidak patuh pada yang 5 tu, Islam kau tidak akan sempurna. Saya tahu, Tok. Tekanan suara saya merendah. Angin yang masuk ikut tingkap bas menolak rambut saya dengan mesranya. Sampai saja di kampung halaman Datuk kami disambut oleh nenek dengan senang hati. Datuk tidak menceritakan apa yang dialaminya pada nenek. Sayalah yang jadi tukang lapor kejadian pada nenek dan nenek tidak memberikan sebarang pendapat tentang peristiwa itu. Dia lebih banyak tersenyum dan anggup kepala. Saya tidak tahu apakah nenek suka atau percaya dengan apa yang saya katakan. Saya nak pergi, tiba-tiba Datuk muncul di ambang pintu tengah. Perbualan saya terhenti. Saya lihat Datuk sudah berpakaian cukup kemas dengan baju Melayu telut belanga hitam serta seluar hitam. Songkok juga hitam. Kemana? Tanya nenek. Ke rumah bini muda, balas Datuk selamba. Nenek mengizinkan Datuk pergi. 2 hari sesudah Datuk pergi ke rumah bini mudanya di kampung orang Bunyan. Saya dipanggil oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak ke Batu Gajah untuk menjalani temu duga bagi memenuhi jawatan buruh hutan yang kosong dalam jabatan tersebut. Saya terpilih dan ditempatkan di Slim River. Tidak lama saya bertugas di situ. Cuma 1 minggu sahaja. Saya berhenti kerana kerja itu saya kira tidak sesuai dengan jiwa saya. Aku tahu, kau tak sesuai, perangai kau tak suka diperintah orang. Kau ni layak kerja sendiri jadi petani atau peniaga, kata Datuk menyambut kepulangan saya di anjung rumah. Sesungguhnya jiwa saya rasa tentera menjaga kebun Datuk dan menjual buah-buahan hasil dusun Datuk di Cangkat Berangan. Saya rasa hidup begini agak bebas. Sekali-sekala ikut Datuk menembak rusa atau kijang di mana-mana yang disukainya. Pagi itu, seperti biasa saya pergi ke dusun memetik buah langsat dan rambutan untuk dijual pada peraih yang datang pada sebelah petang. Sedang saya asyik bekerja, Datuk menemui saya. Banyak yang kau dapat langsat, Tama. Kira 2 pikul ada, Tok. Tinggalkan pada nenek untuk menyelesaikan bila peraihku mendatang petang ni. Kenapa? Aku nak ajak kau ke kampung Cangkat Cermin. Ada wakil ketua kampung datang menjemput aku. Apa halnya? Usah tanya. Ikut cakap aku, saya terdiam dan meninggalkan bakul buah langsat di dusun. Dengan basikal saya dan Datuk ke kampung Cangkat Cermin yang terletak di Lebuh Raya Ipoh, Lumut. Masa itu, Lebuh Raya masih belum dibina lagi. Kami terpaksa berbasikal membelah jalan Tanah Merah. Sejak adanya Lebuh Raya, orang-orang di Cangkat Cermin tidak menggunakan jalan Tanah Merah yang lama itu. Kami sampai ke rumah ketua kampung lebih kurang pukul 2 petang. Saya dan Datuk ditempatkan di satu bilik khas. Apa salahnya Tok Sidang memanggil saya? Soal Datuk kepada ketua kampung yang berjanggut itu. Ketua kampung mengerutkan keningnya. Ada hajat besar. Apa hajatnya? Anak buah saya berlakikan hantu raya. Mulut Datuk ternganga. Saya mula resah tidak menentu. Ketua kampung terus bercerita tentang diri anak buahnya yang malang itu. Setiap malam anak buahnya yang baru kematian suami itu didatangi oleh hantu raya. Menurut ketua kampung itu, hantu raya tersebut tidur dan bercumbuan mesra dengannya hingga menjelang subuh. Siapa nama perempuan itu? Datuk mula menyoal. Timah. Bila suaminya mati, kira-kira 6 bulan yang lalu, ada anak. Tak ada, suaminya mati dilanggar lori balak di Pekan Air Tawar. Ini kerjanya sulit sikit, Datuk separuh mengeluh. Dia mengadu pada saya minta tolong. Bukan setakat itu saja, hantu raya itu kadang-kadang mengacau orang kampung, tambah ketua kampung. Datuk terdiam. Dia berfikir. Tiba-tiba Datuk bangun. Berdiri dan berjalan di anjung rumah ketua kampung. Saya perlu jumpa dengannya. Itu yang terkeluar dari mulut Datuk. Bila, kalau boleh sekarang juga, ketua kampung, saya dan Datuk turun dari rumah. Ketua kampung membawa kami ke rumah Timah dengan melintasi ladang getah kepunyaan orang Inggeris. Rumah Timah terletak di sebidang tanah yang agak terpisah dengan rumah-rumah penduduk di situ. Di kawasan sekeliling rumahnya ditanam dengan ubit kayu dan keledek. Di bahagian belakang rumahnya terdapat sepohon pokok cempaka.
Tidak jauh daripada pokok itu terdapat sebatang pokok pulai. Dari kaki tangga, ketua kampung memberi salam. Tidak ada jawapan. Lagi sekali salam diberi. Pintu rumah Timah terkuak dengan sendiri. Batang tubuh Timah tidak juga muncul. Datuk pandang saya dan saya pandang ketua kampung. Dahi ketua kampung kelihatan berkerut. Sinar matahari petang beransur teduh. Saya terdengar bunyi burung helang bertalu-talu. Beberapa ekor burung gagak terbang rendah sambil berbunyi. Saya terasa bunyi burung gagak itu agak berbeza dengan bunyi suara gagak yang selalu saya dengar. Tiba-tiba Timah muncul dari bawah rumah. Rambutnya tidak terurus. Mukanya kelihatan pucat dan matanya nampak tidak bercahaya. Dia semacam takut saja melihat kedatangan kami. Ketua kampung segera memberitahu tujuan kedatangan Datuk dan saya. Timah tersenyum lalu mempersilakan kami naik ke rumah. Minta maaf ya, kata Datuk sambil memandang ke wajah Timah. Rumah ini ada 2 bilik, yang satu lagi untuk siapa? Untuk Timah terdiam. Dia merenung muka ketua kampung. Melihat keadaan itu, Datuk tidak mengemukakan pertanyaan lagi. Memang rumah ini ada 2 bilik. Saya ingat kerana saya yang mendirikan rumah ini bersama arwah suaminya dulu, kata ketua kampung memberi penjelasan. Datuk angguk kepala. Saya agak terkejut bila Datuk bersikap kurang ajar sedikit. Dia bangun lalu melihat kedua-dua bilik yang terdapat di dalam rumah itu. Saya tahu ketua kampung dan Timah tidak senang dengan sikap Datuk itu. Minta maaf ya, kata Datuk sambil memandang ke wajah Timah. Rumah ini ada 2 bilik. Yang satu lagi untuk siapa? Untuk Timah terdiam. Dia merenung muka ketua kampung. Melihat keadaan itu, Datuk tidak mengemukakan pertanyaan lagi. Memang rumah ini ada 2 bilik. Saya ingat kerana saya yang mendirikan rumah ini bersama arwah suaminya dulu, kata ketua kampung memberi penjelasan. Datuk angguk kepala. Saya agak terkejut bila Datuk bersikap kurang ajar sedikit. Dia bangun lalu melihat kedua-dua bilik yang terdapat di dalam rumah itu. Saya tahu ketua kampung dan Timah tidak senang dengan sikap Datuk itu. Itu bilik saya, jangan masuk, jerit Timah bila Datuk menghampiri bilik di bahagian kiri rumah. Datuk angguk kepala sambil meraba-raba misai tebalnya. Datuk pergi ke bilik yang satu lagi. Saya terkejut bila Datuk tunduk sambil kedua-dua belah tangan yang memegang perut. Saya segera menerpa untuk membangunkan Datuk. Secara mendadak saya rasa pangkal leher saya dipukul oleh sesuatu. Pandangan saya berpindah. Jangan datang, pekik Datuk bila dia melihat ketua kampung mahu menerpa ke arahnya. Ketua kampung pun tak jadi datang. Saya dan Datuk segera meninggalkan bilik tersebut. Berbahaya, kita mesti balik sekarang, kata Datuk. Ketua kampung tergamam, begitu juga dengan Timah. Dalam keadaan kelam kabut itu, Datuk mengemukakan soalan pada Timah. Bilik siapa itu? Bilik suami saya, jawab Timah. Dia dah mati. Untuk apa bilik tu buatnya? Tapi, suara Timah terputus. Datuk tersenyum. Dia sudah tahu apa yang dirahsiakan oleh Timah. Kami bertiga meninggalkan rumah Timah pulang ke rumah ketua kampung. Sebab saja sampai ke kaki tangga, Datuk meminta jasa baik ketua kampung untuk meminjam senapang kampung dan pada sesiapa yang memiliki senapang. Buat apa senapang tu? Ketua kampung menyoal penuh ragu. Nak menembak gagap untuk menolong Timah. Oh, suara ketua kampung menurun. Dia segera mencari senapang kampung. Setengah jam kemudian ketua kampung kembali dengan senapang di bahu dan menyerahkan pada Datuk. Datuk membidik-bidik senapang itu. Dia melurut laras senapang dengan tapak tangan kanan. Dengan tenang Datuk memasukkan peluru ke dalam laras senapang. Kemudian dia meludah tapak tangan kanan 2-3 kali. Buntut senapang digosok dengan tapak tangan yang ada air liur itu. Datuk menghalakan senapang ke arah sepasang burung gagak yang terbang rendah mencari ulat daun pisang di kawasan rumah ketua kampung. Datuk segera mengambilnya segera. Bangkai gagak itu digantungnya pada dahan pokok mempelam dekat rumah ketua kampung. Datuk naik ke rumah. Waktu hari mula remang-remang senja, Datuk menuju ke pangkal pokok mempelam. Dia menepuk bangkai gagak 3 kali sambil menabur garam halus di bangkai gagak tersebut. Gerak-geri Datuk itu saya perhati dengan teliti dari tingkap rumah ketua kampung. Suami si Timah itu mengamalkan ilmu salah membela hantu raya semasa hidupnya.
Begitulah Datuk menyatakan pada ketua kampung sebaik saja dia masuk ke dalam rumah. Dengan jujur ketua kampung menyatakan dia memang tak tahu walaupun suami Timah kawan rapatnya. Ketua kampung juga mengakui terdapat beberapa perkara aneh pada diri arwah suami Timah. Antaranya dia selalu ditemui oleh orang kampung bekerja di ladang pada waktu malam seorang diri, bertukang rumah waktu malam, mencari kayu waktu malam seorang diri. Ketika orang-orang melihat kejadian aneh itu, suami Timah sebenarnya tidak ke mana-mana, berbual kosong dengan ketua kampung di rumahnya. Bila ketua kampung bertanyakan hal itu pada suami Timah, dia menafikan yang dia membuat kerja-kerja itu. Malah menuduh orang-orang kampung mengadakan cerita yang bukan kerana dengki dengan kesenangannya. Dan dengan penjelasannya itu ketua kampung tidak menyoalnya lagi. Setelah menunaikan sembahyang maghrib, Datuk mengajak saya pergi ke suatu kawasan hutan tebal. Dia menganda bangkai gagap dengan tenang. Saya lihat mulut Datuk terkumat kamit membaca sesuatu. Datuk menyuruh saya bersembunyi di sebalik pokok besar. Datuk meletakkan bangkai gagak yang sudah dipanggang itu di kawasan lapang. Datuk menghidupkan api. Dia duduk di depan unggun api itu sambil berpeluk tubuh. Dengan pertolongan cahaya api itu, saya lihat satu lembaga hitam besar berdiri di depan Datuk. Serentak saya terdengar bermacam-macam bunyi. Ada bunyi suara orang mengilai dan menangis. Ada suara gendang di palu. Aku tidak bertujuan jahat. Aku minta kau ambil anak kau semula. Kau dari jin dan kami dari manusia. Tidak serupa cara hidupnya. Suara Datuk meninggi. Lembaga hitam itu bertambah besar. 2-3 pokok besar yang dirempuhnya habis tumbang. Seluruh kawasan itu saya rasa seperti dilanda ribut taufan yang amat kuat. Saya terdengar bunyi burung gagak berbunyi dan dalam saat itu juga burung gagak Datuk terbang menuju ke lembaga itu. Suasana menjadi tenang. Lembaga hitam hilang dari pandangan saya. Datuk segera bangun dan mendapatkan saya. Kita ke rumah Timah, perintah Datuk. Saya pun ikut perintahnya. Bukanlah suatu perkara yang mudah berjalan dalam gelap. 2-3 kali saya terjatuh tapi bangun semula. Akhirnya kami sampai rumah Timah. Lama juga kami di situ, tidak ada sesuatu pun yang dapat kami lihat. Semuanya macam biasa. Datuk mengajak saya pulang ke rumah ketua kampung. Datuk menunaikan sembahyang isyak. Sesudah makan, Datuk mengajak ketua kampung ke rumah Timah kembali. Kali ini Datuk menyuruh saya dan ketua kampung berpecah, mencari tempat perlindungan masing-masing. Datuk memakai baju hitam dan seluar hitam. Dia membawa 3 batang serai dan 3 puntung kayu yang sudah menjadi arang serta sebatang paku. Datuk tidak memakai seluar hitam, dia memakai seluar kuning dan mengikat kepalanya dengan kain putih. Badan mula merasai kedinginan. Embun jantan mula menitik. Angin malam yang bergerak melanggar dedaun di halaman rumah. Dedaun yang berlaga sama sendiri itu melahirkan bunyi tidak menentu. Bunyi katak bersahut-sahutan, sesekali terdengar bunyi suara anjing bertingkah dengan bunyi suara burung hantu dan jampuk. Saya lihat pintu rumah Timah berkuat dengan sendirinya. Sinar lampu minyak tanah menerangi sebahagian dari halaman rumah itu. Saya lihat ada bayang-bayang hitam berdiri di muka pintu. Serentak dengan itu terdengar bunyi suara orang lelaki batuk bertalu-talu. Saya berlari mendapatkan Datuk. Saya duduk di sisinya. Tiba-tiba Datuk menyepak pangkal peha saya. Saya terduduk. "Jangan dekati aku," katanya. Saya pun segera menjauhkan diri darinya. Datuk membakar kemenyan dan membakar sesuatu. Dari rumah Timah terdengar suara lelaki. Anjing kian kuat melolong. Saya terdengar kicau burung murai di tengah malam. Bulu roma saya berdiri. Ketua kampung datang ke tempat saya dan Datuk. Perhatian kami tertumpu pada pintu rumah Timah yang terdedah. Saya lihat seorang lelaki sedang duduk di muka pintu sambil menghisap rokok. Mukanya tidak berapa jelas kelihatan. Angin malam terus bertiup. "Kau kenal siapa tu?" tanya Datuk pada ketua kampung. Ketua kampung terdiam. Dia terus menumpukan perhatian pada rumah Timah. "Latif, laki Timah," katanya pendek. Datuk angguk kepala. Datuk meletakkan 3 batang serai di depannya. Tangannya menggenggam paku. "Itu bukan Latif, itu hantu raya," kata Datuk. Sebab saja Datuk selesai bercakap, seketul batu melayang ke arah ketua kampung. Kerana ketua kampung juga pandai bersilat, dia mengelak. Batu terkena pangkal pokok.
Datuk mencabut keris lalu menikam bumi. Ketika Datuk mencabut keris, pintu rumah Timah terkaup dengan sendirinya. Kami bertiga masuk ke bawah rumah Timah. Apa yang kami dengar Timah bercakap sesuatu. Kami juga terdengar suara Timah merayu dan suara lelaki sedang dilamun berakhir yang kuat. Suara Timah bertambah manja dan mengerang kepuasan. Hantu tu sedang berkasih dengan Timah. Datuk memberitahu ketua kampung. Datuk menikam tiang seri rumah Timah dengan sekuat hati. Bila Datuk mencabut keris, rumah Timah bergegar. Semua barang yang ada dalam rumah bergerak dan jatuh ke atas lantai. Timah menjerit dan terjun ke halaman rumah. Terjelepuk Timah di situ. Satu lembaga hitam yang besar terus mengangkat Timah yang tidak sedarkan diri itu. Datuk menyerbu ke arah lembaga hitam itu. Datuk melintas di depannya. Ketua kampung dan saya turut sama ke situ. "Berhenti kau," jerit Datuk. Lembaga hitam itu melepaskan Timah ke atas bumi. Dia merenung tajam ke arah Datuk. "Latif," pekik ketua kampung. Lembaga hitam itu segera bertukar menjadi lelaki yang berbadan kurus, berkain pelekat tanpa baju dengan rambut tak terurus. Dia membuka langkah mengatur silat. "Tidak ada jalan lain. Kita mesti memusnahkannya malam ini juga. Kalau sudah sampai subuh kita tidak berjaya membunuhnya, selama-lamanya kita tidak akan dapat melenyapkannya dari kampung ini," ujar Datuk. Mendengar cakap Datuk, lelaki kurus itu bertambah marah dan bertukar menjadi lembaga yang hitam sehitam bulu burung gagak. Seluruh badannya berbulu. Matanya kelihatan mengeluarkan cahaya. Datuk mengambil 3 batang serai sambil mengacu-ngacu ke arahnya. Setiap kali serai itu dilihatnya, lembaga hitam itu akan menjerit. Seluruh kampung bergema dengan jeritannya yang amat menakutkan itu. Lembaga itu menutup matanya dari melihat batang serai. Datuk lalu menayangkan pula kepak burung gagak ke arahnya. Lembaga hitam itu berguling-guling di atas tanah bagaikan menahan kesakitan. "Aku tahu asal-usulmu dan rohmu tidak diterima bumi. Aku akan menyempurnakan dirimu kerana engkau adalah manusia yang berasal dari tanah dan ke tanah jugalah engkau kembali," kata Datuk. Lembaga itu terus berguling-guling. "Dia bini aku." Secara mendadak lembaga itu bersuara dan bangun. Datuk tergamam. Dalam rasa cemas itu lembaga hitam menerpa ke arah Datuk sambil kedua-dua belah tangannya yang hitam berbulu tebal menekan batang leher Datuk.